Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yati Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Kumastura Muhammad Noor pakar anatomi daripada Universiti Sains Islam Malaysia Jadi saya akan invite Dr. Mastura. Jadi Assalamualaikum Dr. Mastura. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sebagai pengenalan Dr. Kumastura adalah pensyarah perubatan di Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan Universiti Sains Islam Malaysia Jadi beliau mendapatkan pendidikan awal di Kuliah of Medicine International Islamic University Malaysia. Beliau adalah classmate saya dan juga housemate ketika di undergrad UIA Medic dulu Dan seterusnya beliau melanjutkan pengajian ke peringkat Master in Anatomy di UKM dan seterusnya melanjutkan PhD di Glasgow University of Scotland dalam bidang neuroscience dan beliau telah kembali ke tanah air pada tahun 2017 dan sekarang bertugas sebagai pensyarah perubatan di Jabatan Anatomi Okey, jadi mungkin Dr. Kumastura kita boleh teruskan dengan sesi hari ini mengenai sistem struktur sistem pernafasan dan kita terus kepada anatomi paru-paru supaya para netizen faham betapa berharganya pernafasan kita, bagaimana kita bernafas bagaimana paru-paru kita memberi kesan kepada sistem pernafasan kita Jadi bila kita lebih tahu tentang anatomi paru-paru kita, bagaimana kita bernafas, jadi kita lebih tahu cara untuk menjaga keselamatan organ-organ tersebut dan bagaimana nak memelihara organ kita supaya boleh bertahan lama insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Dr. Kumastura, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, saya mulakan, saya akan share screen Boleh Ideally saya nak buat saya nak bagi demo ataupun penerangan ni di museum, tapi sebab saya bekerja di rumah jadi kita tak adalah model-model thorax tu. Jadi saya akan share screen, harapnya dapat membantu. Sekejap Jadi mungkin kalau para netizen boleh tolong clarify, clear tak suara kita pada hari ni? Dan juga kalau ada soalan boleh sharekan di ruangan komen InsyaAllah kita akan cuba jawab secara direct. Okay, netizen boleh tolong clarify tak? Clear tak bunyi kita sekarang? Sementara tu Dr. Kumastura akan try share slide yang telah beliau sediakan. Jadi Dr. Kumastura akan berkongsi bagaimana keadaan paru-paru kita bagaimana keadaan sistem pernafasan kita secara menyeluruh. Boleh nampak ke? Okay, nampak tak? Okay, I think should be nampak clear. Mungkin para netizen boleh tolong share kan sama ada clear tak gambar di skrin anda tentang gambar rajah sistem pernafasan tu. Okay, tak apa. I think clear. I think Mas you can proceed lah. Okay, saya pun nampak macam clear je dekat phone ni. Hopefully. Okay. So sistem pernafasan kita ni, bila kita cakap berkenaan dengan sistem, okay, maksudnya kita bercakap tentang beberapa organ yang bekerjasama untuk mencapai fungsi-fungsi tertentu. Jadi sistem pernafasan ni terdiri dari beberapa organ dan juga beberapa bahagian. Kalau tengok dalam gambar rajah ni kerantan rentas maksudnya kita kerantan rentas, kita rentas separuh daripada badan kita. Dan kita nampak di sini sistem pernafasan bermula daripada bahagian rongga lubang hidung ni di mana udara mula masuk, disedut masuk So boleh nampak cursor kejap ni okey, lubang hidung. Okey, ini adalah rongga nasal. Maksudnya di belakang lubang hidung kita tu ada rongga. Okey, ruang kosong, rongga nasal yang terdiri daripada tisu-tisu lembut dan juga bulu-bulu yang halus lah. Jadi dia memerangkap habuk dan juga melembabkan udara yang masuk. Okey, jadi udara akan terus masuk ke sini dan ni adalah mulut kita dan di belakang rongga mulut ni kita panggil dan di belakang rongga hidung ni kita panggil nasopharynx, nasal pun hidung, dan ruang belakang ini kita panggil pharynx, nasopharynx, dan di belakang mulut ni adalah oropharynx. Oro tu mulut.
oropharynx, dan di bawah ni terus ke bawah lagi kita nampak ada peti suara. Okey, ini kalau kita dapat rasa macam di sini kalau lelaki senang ada Adam's apple. Kita rasa keras di sini kan, cartilage Ini ada tulang rawan di sini, kita panggil Adam's apple ataupun hakum tu. Okey, kat situ ada peti suara di atas dia. Itulah bermulanya kita panggil windpipe lah, bahasa laymannya, bahasa biasanya kan. Ni kita panggil trachea. Okay, trachea. Keras kita nampak macam ada tube, kita boleh rasa tube keras di sini. Itu adalah salur pernafasan kita, dan udara akan terus masuk. Jadi sampai di ruang thorax, ini adalah ruang thorax atau ruang dada. Okay, ini trachea, and then dia ada bercabang dua. Di cabang yang dua ni kita panggil bronchus. Jadi udara akan terus masuk, dan di kiri dan kanan ni adalah kita punya paru-paru lah. Okay, paru-paru. Kalau kita tengok struktur paru-paru ni ada banyak cabang-cabang halus dipanggil bronchioles. And then dia cabang-cabang halus ni dekat hujungnya ada karung-karung yang berisi udara. Okay. And then nampak keratan rentas yang bulat-bulat ni sebenarnya adalah tulang rusuk. Bila kita cut section tu dia nampak macam tu. Sebenarnya dia adalah sangkar rusuk kita lah. Tulang rusuk kita. Okay, lagi apa lagi? Kita nampak otot, satu sejenis otot ni adalah otot yang penting untuk pernafasan, yang menggerakkan kita tarik nafas, turun nafas tu. Otot yang utama kita panggil diaphragma. Sini bawah diaphragm. Okay. And then juga satu lagi otot pernafasan dekat sini antara tulang rusuk ni kita panggil intercostal muscles. Okay, antara costal is kita punya rusuk, ribs, atau intercostal muscles. So kita boleh nampak dalam keratan rentas ni. Okay, jadi udara masuk daripada hidung, okay, disedut masuk ke dalam trachea, terus ke bronchus, bronchioles, dan di karung udara inilah berlakunya proses respirasi, pertukaran gas. Okay. Jadi karung udara ni kita panggil alveolus Mas ya? Ya, alveolus. Jadi kalau banyak kita panggil alveoli lah. Okay. Jadi dia terlalu kecil dan terlalu banyak lah. Kita nak tengok mikro, bawah mikroskop baru kita nampak lah macam mana rupa karung udara tu. So di dinding karung udara ni dan di dinding small ataupun bronchioles yang halus, itu adalah berlaku pertukaran udara lah. Okay, respiration. Okay. Dinding ni sangat nipis. Okay, so kita pergi ke slide nombor 2. So ini adalah sistem pernafasan kita lah. So semua organ ni bekerjasama untuk mencapai satu fungsi utama sistem pernafasan, iaitu proses pernafasan dan juga respirasi, pertukaran gas. Okay, and then right. Ini kedudukan organ. Okay, kenapa penting kita nak tahu kat mana paru-paru kita ni? Okay, kita selalu pergi klinik, doktor akan letakkan stetoskop tu kalau dekat dada kan. Okay, dekat dada belah depan ataupun dekat belakang lah. Okay, jadi doktor dengar apa? Sebenarnya di paru-paru ni kita tarik nafas dan hembus nafas, kita dapat dengar udara masuk dan keluar. So dia ada bunyi dia lah, kita panggil respiratory sound. So sebab tu penting untuk kita tahu kedudukan organ ni. Jadi kita tengok ini adalah bahagian dada. Okay, and then bayang-bayang ni kita nampak ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tengah ni adalah tulang sternum. Okay, dan ini adalah tulang rusuk yang bawah ni. Okay, jadi paru-paru kita ni berada di dalam sangkar rusuk. Okay, paru-paru kita ni sangat lembut, dia macam sponge. Okay, very soft dan lembut lah. Okay, jadi dia di kedudukannya tu sangat ideal di dalam sangkar rusuk diprotect di situ. Pelihara maksudnya memang kira sangkar tu dijaga, sangat fragile, dijaga. Okay, jaga paru-paru yang lembut tu ya. Okay, so ini kedudukan dia di bahagian di bahagian dada. Jadi kadang-kadang bila kita doktor akan auskultate juga, akan letak juga stetoskop tu dekat bahagian belakang. Paru-paru ni ada kat belakang ke? Sebenarnya paru-paru ni boleh juga dia, kalau kita tengok daripada sisi dia punya saiz tu sampai ke belakang. Okay, di tengah-tengah belakang ni kita ada tulang belikat. Kita tak letak stetoskop di atas tulang lah sebab kita tak dengar apa-apa. Tapi di bahagian belakang ni, di antara dua tulang belikat tu kita boleh dengar juga pernafasannya, boleh dengar juga lungs tu lung sounds, maksudnya bunyi. Okay, pernafasan tu. Jadi doktor akan letak stetoskop kat sini.
Dan di sini, di bawah ni, okey, di bawah sini. Dan kalau kita letak di stetoskop di kedudukan organ yang salah, contoh kita letak dekat sini. Jauh terkeluar kan. Ataupun Dekat kita bahu, letak dekat di bahu. jauh sangat. Atau kita Memang tak letak di dengar lah bawah. bunyi. Ataupun kita letak di bahagian abdomen. Contohnya tengah ni Ni dah Dekat masuk perut ruang tu. lain lah, ruang lain. Ni dah masuk ruang abdomen. Kita takkan dengar bunyi pernafasan, kita akan dengar bunyi perut ataupun bunyi usus atau bunyi perut yang gurgling sound macam tu kan. So Perut kita akan dengar berkerucut bunyi. lapar. Ya. Jadi salah salah. Itu penting kita tahu kedudukan organ. Jadi apa lagi yang penting untuk tahu kedudukan organ ni daripada luar. Okey, ini daripada luar Ya, penting kalau kita nak buat certain prosedur, contohnya ataupun pemeriksaan tadi, pemeriksaan klinikal kan. Maksudnya kita pergi dekat doktor, bagi tahu kata kita batuk, ada kahak, jadi doktor akan buat pemeriksaan klinikal atau physical examination. Okay, lepas tu untuk certain prosedurnya masukkan tube untuk keluarkan fluid, keluarkan cecair yang banyak dalam kes infection, pneumonia. So kedudukan paru-paru ni juga penting maksudnya kita tak adalah nak cucuk tanpa kita tahu tanpa kita tahu landmark ataupun safety angle. Dia ada certain safety area yang you boleh masukkan probe atau masukkan tube Mungkin contohnya dalam kes pneumothorax ataupun udara terperangkap dalam paru-paru ataupun pleural effusion maksudnya air dalam paru-paru ataupun paru-paru bernanah contohnya empyema jadi kita perlu mengetahui lokasi yang terbaik untuk kita masukkan tiub tu supaya dia tidak mencederakan paru-paru dan kita boleh keluarkan air nanah dan air yang berlebihan tu Betul. Itu pentingnya kedudukan organ itulah. Okay, dan seterusnya kita tengok lagi satu slide seterusnya. Ini maksudnya kita dah buka ini hanya diagram lah, kita tak ada real patient punya gambar. Kita dah buka, maksudnya dah keluarkan sangkar rusuk tu, kita keluarkan sangkar dia tu. Jadi kita nampak secara jelas paru-paru kita ni di kiri dan kanan dan di tengahnya ada jantung. Okay, kalau kita tengok di sini, mana yang belah kiri? Mana belah kiri? Okay. Yang mana? Yang narrow ni ke yang lebar ni? Okay, sini kiri Okay, sini kiri dan sini adalah kanan. So kita ada sepasang paru-paru kiri dan kanan. Dan di tengah ni kita ada belah kanan, belah kanan kita adalah paru-paru kiri, belah kiri kita adalah paru-paru kanan dia mirror dia mirror paru-paru kanan lebih besar saiz daripada paru-paru kiri Ya, betul. Memang besar, memang lagi besar. Saiz nanti tak sama Tadi tak sama, nanti saya akan cerita in detail lah dia punya struktur tu. Okay, kita nampak dekat tengah ni adalah jantung, organ yang terpenting kita di sandwich berada di antara dua paru-paru. Kan? Ada lagi struktur yang penting yang keluar daripada jantung ni adalah salur darah utama. Okay, ini adalah aorta, salur darah yang bawa oksigen, darah beroksigen keluar daripada jantung ke seluruh badan. Ini yang biru ni, biru ni adalah salur darah vena. Okay, kalau biru tu dia bawa seluruh darah oksigen yang tak ada, yang kurang oksigen ke jantung. Okay, yang di belakang ni nampak macam tube ni, ini adalah trachea. Okay, strukturnya ada tulang rawan di sekeliling wall dia tu supaya dia tak collapse masa kita bernafas. Okay, itu memang. Dan di belakang ni kita ada lagi satu tube. Ini adalah saluran makanan di belakang. Okay, and then ada nampak saraf juga tengah-tengah ni saraf yang kuning ni sebenarnya satu saraf nama dia phrenic nerve. Saraf ni sangat penting untuk aktiviti otot diaphragm di sini. Kalau saraf ni cedera, okay, for whatever reason tercedera, injured, maksudnya dia boleh paralyze kan diaphragm, okay, dan tak boleh bernafas. Okay. Dan seterusnya ni struktur paru-paru kita kan. Okay, tengok kat sini start daripada trachea tadi tu. Okay, ini paru-paru kiri. Maksudnya kat tengah ni dah tak ada dah, jantung kita dah keluarkan daripada gambar rajah kan. So ni kiri dan ni kanan. Okay, dia punya bentuk tu macam cone, conical, cone terbalik nampak lebih kurang. Dia ada apex, ni apex dia belah atas ni. Dan base. Okay, so paru-paru kiri dan kanan berat paru-paru kita ni lebih kurang 1 ke 1.2, 1.3 kilo.
Okay, and then dia punya span ataupun height ni kalau kita sedut nafas dalam tu lebih kurang 24 ke 27 cm. Maksudnya the whole thorax ataupun ruang isi padu rongga thorax tu kita tarik nafas panjang-panjang, itu dia punya span dia lah. And then So berat dalam 1.3 kilo berat dia tu. Sebab dia ada banyak ni tisu lembut tu kan. I see. Dia dalam 24 cm ya. Ketinggian 24 ke 27 dia berbeza mengikut fasa pernafasan kita. Kita tarik nafas, kita keluarkan nafas, hembus nafas. Okay, dia mengembang mengecut and then kalau tengok sebelah kiri dulu, sini sebelah kiri kan, dia ada dua lobar, dua bahagian. Okay, ni kat sini satu dan ni ada nampak macam ada bahagian lain kat belakang ni another lobe. Okay, ada dua lobar. Okay, sebelah kiri and sebelah kanan. Yang warna purple dengan warna pink sikit tu sebelah kiri. So ada dua bahagian bahagian paru-paru kiri. Okay. Dengan bahagian kanan, sebelah kanan ni ada dua. Okay, ada tiga. Satu, dua dan tiga. Warna purple, pink dengan warna light brown. So kita nampak ada tiga bahagian lah. Tiga segmen lah kita panggil lah. Tiga lobar atau tiga segmen sebelah kanan. Jadi paru-paru sebelah kanan ni sebenarnya lagi besar dan lagi lebar dan lagi berat. Okay, berbanding sebelah kiri. Sebab apa ya? Sebab kalau kita tengok ni dia nampak melonjong sikit sebenarnya kan. Dia nampak macam kurus melonjong ke atas sikit dan nampak lebih panjang sebab kedudukan jantung di sini kedudukan jantung ni telah push paru-paru kiri ni. Okay, jadi dia agak terkompres sikit lah, jadi sebab tu bentuk dia begitu. Jadi sebab ada kedudukan jantung di sini jantung bukan tengah, dia macam tengah dan ke kiri sedikit. Okay, ini adalah ruang jantung lah tengahnya. Maksudnya memang ada satu bilik yang khusus untuk menampung kedudukan jantung tu di tengah-tengah antara dua paru-paru tu Mas. Sangat special kejadian paru-paru kita ni rupanya. Ni so dia ambil bentuknya. Okay, and then tadi trachea dia ada dua cabang. Okay, bronchus. Lepas tu ada tiga. Kalau paru-paru ni sebab di sebelah kanan ni dia ada tiga segmen. Jadi dia ada tiga bronchus. Satu, dua, tiga. Tiga main bronchus Lepas tu kalau tengok ni dia ada lagi cabang-cabang halus ni, dia pecah lagi sampailah ke hujung. Okay, kita panggil bronchioles Pecah lagi sampai halus, sampai ke hujung kita akan jumpa kantung udara yang dinamakan alveoli tadilah. Satu, kalau alveoli banyak alveoli satu, kantung udara. Okay, dan kalau kita tengok slide seterusnya, ini rupa paru-paru kanan yang telah ni spesimen yang telah diawet lah. Jadi bentuk dia, rupa dia tak real sangat lah. Maksudnya tak real, maksudnya dia tak reflect colour sebenar. Kalau kita buat operation tu, kita buka, kita nampak lain lah, segar sebab pesakit tu masih bernafas. Jadi paru-parunya nampak lagi segar, maksudnya lagi colour dia tu lagi nampak kemerahan macam tu. So ni nampak dia dah diawet. Adalah pink je Mas ya? Pink, very pink. Kalau yang diawet ni agak pudar sikit warna dia ya? Ni pudar and then mungkin saiz dia pun agak mengecut sikit akibat daripada proses awetan tu lah. So ni simply sebelah kanan sebab ada tiga kan? Tiga. Satu, dua, tiga. Okay, dan dia ada dua fission, satu kan. So satu, dua, tiga. Jadi kita nampak apa lagi? Ikut kedudukan dia superior maksudnya bahagian atas, inferior maksudnya bahagian bawah dan middle maksudnya bahagian tengah-tengah lobar dia tu superior lobe, inferior lobe dengan middle lobe. Jadi ada middle tiga lobe. Bahagian kanan paru-paru. Okay. And then nampak juga paru-paru ni ada macam dots ni black dots ni kan, titik-titik hitam ni mungkin pemilik paru-paru ni ada menghisap rokok ataupun terdedah pada udara yang polluted air, tercemar. Jadi ada tar ni stain kesan tar daripada nikotin tu mungkin menyebabkan kehitaman sedikit di paru-parunya. Dan dia stay dekat situ dia tak hilang. Okay, so ini paru-paru sebelah kanan. Okay, sekarang kita tengok paru-paru sebelah kiri pula. Ni paru-paru sebelah kiri kita nampak dua lobar, dua segmen. Okay, satu atas ni dan bawah ni lah. Okay, and then kita nampak juga apa lagi yang kita nampak dekat paru-paru ni. Okay, ni nampak macam ada indentation, ada bekas, macam bekas kalau kita letak pipe, tiup ke apa tu dia boleh nampak bekas tu
Ini adalah bekas-bekas indentasi oleh tulang rusuk. Okay, tulang rusuk. So kita nampak bekas tulang rusuk pada paru-paru ni. And then colour dia pun dekat ya kedudukan paru-paru tu dengan tulang rusuk tu sampai dia memberi kesan tulang rusuk pada paru-paru tu. So nampak ni, and then ni pun ada stain juga kan. Yakinlah ni ada nikotin, ada tar stain, and then ni ada satu special kita panggil features of paru-paru sebelah kiri ya. Nampak struktur yang berbentuk macam ni. Macam lingula ni is the tongue. Macam lidah tongue, tongue like. Okay, sebab tu nama dia lingula. So dia ada kat sini. Okay, ni adalah. Jadi maksudnya paru-paru belah kiri ni cuma ada dua sahaja ya segmen dia, atas, bawah, superior and inferior. Dia tak ada tengah-tengah, dia tak ada middle lah. So ada dua sahaja belah kiri. Okay. Dan dia ada special structure yang dipanggil lingula ya, macam lidah ya. Struktur paru-paru yang agak special yang tidak ada di paru-paru belah kanan. Okay. Kita tengok ni. Okay. Ada special function ke Mas? Kenapa lingula ni kat situ? Ke dia macam boleh menggantikan fungsi middle lobe tu? Ke just dia macam kat situ je? Ada, dia punya ni structure je, structure saja. Kita tengok kat sini pula fungsi. Tadi kita kata fungsi sistem pernafasan ni lebih kepada fisiologi sikit lah. Okay, tak anatomi sangat. Tapi kita nampak struktur yang terlibat, organ yang terlibat untuk berperanan dalam sistem pernafasan ni. So inspiration ni masa kita sedut nafas udara masuk, okay, kita tengok untuk kita sedut dan kita buang udara ni memerlukan fungsi otot respiration atau muscle of respiration yang saya cakap tadi lah, diaphragm. Ni yang penting sekali, otot pernafasan yang utama adalah diaphragm. Okay. Dan waktu biasa dia macam ni lah. Ini waktu dia rest, dia bentuk melengkung macam kubah tu. Okay, bila kita tarik nafas, diaphragm ni dia akan daripada macam ni dia akan turun macam tu. Jadi kita punya rongga dada ni jadi besar. Okay, jadi udara di push masuk daripada luar ke dalam. Okay, and then dia akan dibawa ke daripada salur pernafasan atas, and then ke trachea, ke bronchioles, and then sampai ke sini, ke kantong udara yang tadi kita cakap tu. Okay, ini kantong udara tu. Ini adalah salur darah di dinding yang menyaluti kantong udara tu. Okay, di sini berlaku proses gases exchange, pertukaran gas. Okay, kita sedut and then kita keluarkan karbon dioksida. Okay, oksigen masuk dalam darah. Okay, and then darah yang beroksigen ni dibawa ke seluruh badan. Okay, so ini fungsi dia lah. So maksudnya untuk pernafasan tu ada banyak organ-organ yang terlibat ya Mas ya, otot diaphragm ya, tulang rusuk ya. Tulang rusuk dan peparu sendirilah, trachea, dia start pada atas kan. Jadinya semua bekerjasama untuk mencapai satu proses which is the respiration lah. Respirasi tu maksudnya pertukaran gas, karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Jadi mungkin just nak tambah sikit lah kot ya, macam kalau kadar pernafasan manusia biasa kadarnya adalah antara 12 hingga 16 kali pernafasan seminit ya. Tetapi untuk pesakit yang ada masalah pernafasan ya, contohnya ada jangkitan paru-paru ataupun ada udara tersekat di paru-paru ya. Jadi mereka lebih bernafas dengan lebih laju ya. Kadar pernafasan mereka lebih laju, contohnya boleh sehingga 30 hingga 40 kali dalam masa seminit. Jadi kita boleh nampak otot-otot pernafasan mereka bekerja dengan lebih keras ya. Dan kita nampak mereka pun terbengah-bengah ya. Lepas tu kita nampak dia punya otot-otot dekat leher ni pun jelas terlihat sebab mereka bekerja lebih keras daripada biasa. Jadi otot-otot yang kita nampak di di leher, kadang-kadang kita nampak otot di pangkal leher ni, kita nampak satu otot yang besar kita panggil sternocleidomastoid. Itu adalah otot yang membantu, kita panggil accessory muscles of respiration. Jadi bila pesakit dah mula menggunakan accessory selain daripada muscle ataupun otot utama kita iaitu diaphragm dan otot-otot di antara tulang rusuk, dia dah start guna benda-benda accessory ni, maksudnya memang dia perlu bekerja keras. Okay? Perlu bekerja keras untuk sedut oksigen tu, untuk sedut udara. Okay? Kita ada soalan sikit lah Mas daripada netizen. Dia kata, doktor, fibrosis tu boleh berada di mana-mana di paru-paru ya? Ya betul ya, Encik Nazan ya.
Jadi memang betul ya, fibrosis tu boleh berada di bahagian mana-mana sahaja ya, tetapi kalau kita lihat penyakit yang kita panggil interstitial lung disease ataupun idiopathic pulmonary fibrosis ya, parut itu kebanyakannya berada di bahagian bawah paru-paru. Nanti mungkin Dr. Kumastura boleh share dari segi anatomi ataupun lokasi dia. Dan kadang-kadang boleh juga berada di bahagian atas paru-paru itu, utamanya kalau orang yang bekerja di bahagian yang banyak habuk, terdedah kepada banyak habuk-habuk mungkin simen dan sebagainya. Jadi dia punya parut tu atau fibrosis tu boleh juga berada di bahagian atas paru-paru. Juga pesakit TB ya. Pesakit TB, bila TB tu telah sembuh menimbulkan parut TB boleh kebanyakannya berada di bahagian atas paru-paru. Ada juga soalan daripada Hasanah Rahman ya. Beliau bertanya, saya telah menjalani lobectomy ataupun pembedahan membuang lobar ya, right upper, middle and sedikit lower bahagian belah kanan 3 tahun lepas. Saya dimaklumkan saluran pernafasan jantung dan paru-paru kiri pull ke kanan. Adakah pergerakan ini akan progres? Apakah long term effect yang boleh saya expect dari keadaan ini? Okay. So agak kompleks juga soalan daripada Puan Hasanah ya. Jadi sebenarnya bila Puan telah menjalani operasi membuang paru-paru belah kanan ya, sememangnya organ-organ pernafasan dan jantung boleh tertarik ke kanan kerana sebelum ini bahagian kanan itu dipenuhi oleh paru-paru, tetapi setelah paru-paru itu dikeluarkan ada ruang kosong di bahagian kanan tersebut ya. Jadi ruang kosong itu kebiasaannya akan cuba diisi oleh saluran pernafasan, jantung dan paru-paru. Sebab itulah mereka cenderung untuk ditarik ke kanan kerana dahulunya bahagian kanan itu ada paru-paru, sekarang sudah kosong, jadi mereka cenderung untuk memenuhi ruang kosong di bahagian paru-paru tu. Adakah pergerakan ini akan progres? So dia bergantung kepada seseorang ya. Tetapi badan kita ini dia cerdik, dia akan cuba compensate. Maksudnya mereka akan cuba untuk beradaptasi supaya kita boleh bernafas dengan lancar walau bagaimana sekalipun keadaan paru-paru kita. Long term effect kita kena tengok juga ya, bagaimana situasi paru-paru yang sebelah kiri tu ya, adakah paru-parunya sihat ya, dan juga aspek-aspek yang lain ya, adakah Puan rajin exercise ya. Jadi kalau Puan rajin exercise ya, insya-Allah kita boleh cuba untuk maintain single lung function ya. Ada orang yang boleh hidup secara normal walaupun hanya single lung function, tetapi mungkin ada sedikit limitasi ya, ataupun terhad sedikit pernafasan mereka berbanding orang biasa. Okay, ada soalan daripada Encik Sadiq Midun. Saya sedang menghidapi myocarditis. Jadi myocarditis adalah radang jantung ya, radang otot di jantung. Jadi kebanyakan myocarditis ni ada banyak puncanya. Antara puncanya adalah virus ya. Kadang-kadang ada orang ada denggi, turut ada denggi myocarditis. Jadi kalau dia adalah virus, ia boleh hilang dengan sendiri. Tetapi kalau punca-puncanya adalah jangkitan kuman dan sebagainya, mereka perlu dirawat dengan betul ya supaya lebih cepat sembuh ya. Semoga Encik Sadiq Midun segera sembuh ya dengan rawatan doktor yang merawat Encik Sadiq Midun sekarang. Okey, Mas, mungkin kita boleh proceed. Kita hanya lagi beberapa minit lagi, 1 minit. Yep. Oh, okey. So ini adalah slide seterusnya. Ini organ-organ berdekatan. Tadi Encik Midun ya ada myocarditis maksudnya radang di lapisan menyaluti jantung kan. Jadi dekat sini jantung okey, kenapa penting kita nak tahu organ-organ yang dekat dengan paru-paru? Ia sangat penting terutamanya dalam kes-kes infection di mana infection ni ataupun jangkitan kuman ni boleh merebak ke organ-organ yang dekat dengan dia lah. Jadi kalau berlaku infection di sini, dia akan pergi ke lapisan jantung, okay, dia akan juga dan juga dalam kes contoh cancer spread, dia akan pergi kepada organ-organ yang dekat terlebih dahulu. Okay. Dan juga sini kita nampak saraf, okay, and then kita ada tulang rusuk juga, okay, dia juga boleh merebak ke tulang, dan di belakang ni ada juga tulang belakang okay, tapi tu agak jauh lah. Okay. And then dekat bawah ni kita ada diaphragm, okay, diafragma and then di bawah diaphragm ni juga sangat dekat dengan paru-paru walaupun different compartment adalah hati. Okay. Kita punya hati di sebelah kanan bahagian ni ni adalah bentuk lobar lobe, okay, right lobe atau lobar kanan bagi hati lobe kanan bagi hati. Dia adalah sangat besar dan dia push kalau nampak ni agak naik sikit kan. Tapi di sini di sini hati, di bahagian bawah paru-paru kanan kita ada hati, dan di tengah ini antara dua paru-paru kita ada jantung.
Dan di bawah sedikit ni, paru-paru kiri ni kita ada kat sebelah, kat tengah sikit ni, sebelah kiri kita ada stomach, kita ada perut, dan di tepi ni, belakang ni kita ada limfa. Okay, spleen. Okay. Then apa lagi? Jadi Ini maksudnya struktur salur darah. banyak ya organ-organ lain yang terletak berdekatan dengan paru-paru ya, maksudnya jantung ya, diafragma ya, hati. Jadi mungkin kadang-kadang pesakit bertanya kepada saya ya, doktor saya sakit pneumonia ya, jangkitan kuman di paru-paru, tapi kenapa saya ada sakit juga dekat bahagian rusuk ya. Jadi mungkin itu disebabkan lokasi yang dekat, jadi mungkin saraf yang sama ya memberikan kesan kesakitan tu kepada bahagian-bahagian yang lain juga ya Mas ya. Nanti mungkin Dr. Kumastura akan share juga tentang sistem saraf ya, sistem salur darah yang lebih lengkap ya, tentang paru-paru dalam siri-siri yang seterusnya insya-Allah. InsyaAllah yang tu kita akan bincang detail dalam siri seterusnya lah, ya, salur darah semua, saraf. Dan seterusnya kita ada, ni tips penjagaan organ. Okay, tips macam mana kita nak jaga sistem pernafasan. Senang kot kan, senang ke? Okay, pertama sekali kita dah kita tahu macam mana organ kita ni sangat fragile dan sekiranya berlaku jangkitan dan sekiranya berlaku ada trauma, dan dia akan heal dengan scarring dan bila scar ni dia tak boleh diganti dengan yang normal balik lah. Okay, dia scar, jadi dia fungsinya agak berkurang, fungsi dan efisiensinya berbanding dengan yang dalam keadaan biasa. Jadi untuk mencegah kita elakkan daripada smoking, jauhi merokok ataupun jauhi daripada area atau kawasan orang-orang merokok ataupun passive smoker. Kita jauhi diri kita dah jadi passive smoker dan kita juga tak merokok. And then di sini ada pollution, kalau boleh kita elakkan kawasan yang banyak pencemaran udara, sebab sistem pernafasan ni dia direct dengan luar. Jadi yang mana partikel-partikel yang racun, udara yang beracun di luar ataupun dust, habuk-habuk semua senang nak masuk. Kalau terlalu concentrated dia akan masuk. Kita even normal hair dekat bahagian nasal cavity kita duk tapis tu pun belum cukup kalau dia terlalu concentrated ataupun terlalu pencemaran yang teruk. And then wear mask. Di kawasan-kawasan tertentu semua sekarang ni musim coronavirus ni memang kena pakai mask, rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, hygiene, sebab pernafasan, kita punya jangkitan sistem pernafasan ni sering dikaitkan dengan hygiene, hand hygiene, betul tak Yakin? Ya betul. Cuci tangan selalu, cuci tangan selalu. Hand hygiene sangat penting ya, sebab kadang-kadang tanpa kita sedari kita juga memegang hidung kita ya dengan tangan kita tak sedar. Jadi kalau tangan tu kotor, kita pegang hidung, jadi kuman daripada tangan tu boleh masuk ke hidung terus ke paru-paru ya. Jadi sebab tu sangat penting menjaga kebersihan tangan kita tu. Lepas tu dengan sabun dan air selalu. Itu macam yang sekarang kita tengah amalkan untuk mengelak atau mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 coronavirus, itu flu, influenza, sama juga aplikasinya macam tu. And then bersenam, cara hidup sihat. Ni sebenarnya dia membuat otot-otot pernafasan kita lebih efisien lah. And then kita bernafas dengan efisien dan sempurna, tarik nafas dalam dan dapat menghirup udara yang bersih dan juga dapat mengeluarkan karbon dioksida daripada tubuh dengan efisien. And then di rumah oh ya. Tak apa. Mungkin Mas finish off dulu, jaga kebersihan rumah. Ini pun untuk yang memang sensitif dengan habuk ataupun macam especially anak-anak ataupun kita sendiri yang ada alergi kan. Jadi memang kena selalu membersihkan habuk di rumah dust and everything lah. Saya rasa tu saja kot in general tips penjagaan. Rasa banyak lagi tapi sebab masa kita pun dah lebih ni, kita mungkin nak entertain soalan kot. Yakin? Last question daripada Encik Naz. Last question, fibrosis tu boleh buat sakit ke bila tarik nafas? Oh tidak ya Encik Nasir, sebab fibrosis tu adalah parut yang telah sembuh ya daripada luka. Kalau time luka tu tengah berlaku, infection tengah berlaku, kadang-kadang boleh sakit. Tapi bila dia telah sembuh, dia telah heal, jadi membentuk fibrosis. Fibrosis bermaksud parut, bermaksud luka telah sembuh ataupun jangkitan kuman telah sembuh. Jadi sepatutnya tidak akan rasa sakit bila tarik nafas. Kalau sakit itu mungkin ada punca lain, mungkin ada jangkitan kuman di fibrosis tersebut, mungkin ada kecederaan Biasanya fibrosis tidak akan menyebabkan sakit
biasanya akan menyebabkan masalah susah nafas jika fibrosis itu telah melibatkan bahagian paru-paru yang agak banyak ya. Okey, baiklah. Okey, sama-sama Puan Hasanah dan Encik Naz ya, dan juga Encik Sadiq atas soalan yang diberi. Jadi mungkin Mas, kata-kata terakhir sebelum kita tutup, kita pun dah actually melebihi masa ni. Okey, kata-kata terakhir saya, tak kenal maka tak cinta. So kita kena tahu apa organ penting dalam badan kita ni, di mana dia, kat mana, baru kita tahu macam mana nak jaga dia. Okey, kita tahu jaga dengan baik lah sebelum apa-apa berlaku. Jadi kita hargai organ ni. Kita tahu paru-paru sangat penting. Ya betul, tak kenal maka tak cinta. Jadi semoga hari ini memberikan pengenalan terhadap paru-paru, jadi kita lebih mencintai paru-paru dan lebih mudah untuk kita menjaganya dengan baik, insyaAllah. Untuk perokok di luar sana ya, tolonglah berhenti merokok ya, hargai dan sayangi paru-paru anda. Okay, ada last question. Doktor boleh bagi suggestion exercise that's good for respiration system. Okay, Puan Nurul Najwa ya, nanti kita akan ada sesi dengan pulmonary rehab ataupun fisioterapi. Kita akan jelaskan dengan lebih detail apakah exercise ya yang sesuai untuk paru pernafasan. Kerana masa sekarang pun masa dah tak cukup ya, nanti kita akan sambung dalam sesi seterusnya. Stay tune dan terus follow ya sesi FB Live untuk lebih mengetahui tentang paru-paru dan kesihatan paru-paru. Okey Mas, terima kasih banyak for your time and effort ya, dan terima kasih kepada netizen. Terima kasih. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.